Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. Kita ni akan sambung pada muka surat 35. Muka surat 35. Pertanyaan seorang berkata, sapu kepala terus ke telinga itu pada ketika mengambil air sembahyang tidak boleh lebih daripada satu kali. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Pertanyaan, soalan, ada satu soalan. Seorang berkata, ada seorang bertanya, ada seorang yang berfatwa, sapu kepala terus ke telinga itu pada ketika mengambil air sembahyang tidak boleh lebih daripada satu kali. Makna kena sapu satu kali saja, kalau lebih dikira bid'ah. Bila bid'ah kok dalalah, tiap-tiap dalalah di dalam neraka. Orang ambil wudu, sapu telinga lebih daripada 3 kali, dikira dalalah. Maka adakah perkataan itu betul atau tiada? Itu soalan. Betul atau tak betul pendapat itu? Dan adakah dalil bagi perkataannya itu? Ada hujah ke tak ada hujah? Jawab, bermula perkataan mereka yang berkata tiada boleh menyapu kepala dan telinga lebih daripada satu kali pada masa mengambil air sembahyang adalah ia perkataan itu perkataan yang tiada betul. Terjawab. Syekh Abdul Qadir jawab, kata pendapat itu pendapat yang tidak betul. Sebab apa? Tak betul ni sebab apa? Dia kaedah umum ni sebab dia. Kerana tiada ada dalil atasnya, atas perkataan yang tersebut. Pengukuran betul tak betul ialah dalil. Al-haqqu ma dalla alaihi dalil atau ma qama alaihi dalilu. Kaedah dia begitu. Bila khilaf pendapat, berselisih, bersalahan pendapat, kita nak tahu yang betul yang salah, ialah kita tilik kepada dalil.
Itu bagi orang yang pandai. Kita orang awam, kita orang tak sampai peringkat nak berdalil ni, kita tak boleh nak tengok kepada dalil. Kita tak kuasa. Ini untuk tengok kepada dalil ini untuk orang yang pandai. Orang pandai dia tahulah yang mana jadi dalil. Kita dalil pun kita tak tahu. Cuba tanya kita, apakah dalil-dalil syarak? Kalau kita belajar secara tinggi, dalil dia ada dua pula. Kat situ buat jadi kita pening lah. Pening tapi rasa kita angkat diri kita, rasa nak kepada tinggi, nak kepada pandai, tu susah lah. Mana walau bagaimanapun kita ni tak sampai kelas lah. Untuk nak mentarjah, untuk nak menjadi hakim, untuk kita nak bagi degree, bagi fatwa. Yang ini lebih betul, yang ini betul, yang ini salah, bukan kelas kita. Itu kelas ulama. Dia dalil ada panggil dalil umum, ada dalil khas. Tahu dalil umum itu dipanggil usul fiqh. Dalil tafsili itu nama fiqh, dalil fiqh. Maka dalil tafsili yang menunjuk kata tak boleh lebih di atas satu pada ketika sapuh kepala, pada ketika mengambil wuduk itu tidak ada di sana dalil kata tak boleh lebih satu. Ada pun nak sapuh satu saja, tak mau lebih, itu ada dalil. Kena faham. Sapuh kepala satu kali, sapuh telinga satu kali, itu ada dalil. Ada dalil. Sapuh kepala, sapuh telinga 3 kali, itu ada dalil. Itu ada dalil. Adapun tak boleh lebih, itu tidak ada dalil. Pokoknya kalau ada dalil itu tidak diiktibar, tidak dikira, dalil yang tak betul di dalam bab berdalil, tidak dikira dalil. Dalil yang dibuat-buat, dalil yang dibilang bid'ah. Iaitu mereka bangsa kata tidak dikerjakan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyalahi dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat situ je. Itu yang jadi hujahnya. Maka mengerja perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah itu bukan hujah, bukan dalil syar'i, bukan dalil syarak. Bahkan dalil menunjuk atas sunat meniga-nigakan menyapu kepala dan telinga itu. Bahkan di sana ada dalil pula kata sunat sapu kepala 3 kali, sapu telinga 3 kali. Bukan kata tak boleh, itu ada dalil. Tak boleh tu tak ada dalil. Yang ada dalilnya sunat sapu 3 kali. Itulah mazhab kita Asy-Syafi'i. Ni kata kita ikut mazhab, ialah kita ikut sunnah. Kita ikut sunnah. Kerana sabit di dalam dalil syarak, kata sunat sapu kepala 3 kali. Mana dalilnya? Maka setengah daripada segala dalilnya itu, maknanya dalil itu banyak. Ada banyak dalil, di antara dalil-dalil yang banyak itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri ambil wuduk basuh 3 kali. Sungguhnya telah meriwayatkan oleh Abu Daud As-Sijistani. Imam Abu Daud dia asal orang Sijistan. Panggil Abu Daud Sijistan. Imam Tirmizi dia asal lahir dia di
daerah Turmuz. Di daerah Tirmiz, kata Imam Tirmizi. Semua ni sekarang duduk di dalam negara Uzbekistan, yang sepadan dengan Rusia, yang dapat merdeka daripada Rusia. Imam Abu Dawud As-Sijistan di dalam sunannya daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sanad Abu Dawud, dia daripada guru dia daripada guru dia sampai kepada Sayyidina Uthman, Amirul Mukminin, khalifah Rasulullah yang ketiga. Sayyidina Uthman dia dicerita Sayyidina Uthman ambil wuduk. Satu ketika Sayyidina Uthman dia ambil wuduk. Cerita cara Sayyidina Uthman ambil wuduk, dia basuh tangan, dia berkumur, dia isap air ke hidung, basuh muka tiga kali. Ini dia ambil separuh, sebahagian daripada hadis yang panjang. Dia kata wa masaha ra'sahu thalathan thumma ghasala rijlaihi thalathan thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a hakadha. Artinya, dan menyapuh ia Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu akan kepalanya 3 kali. Sayyidina Uthman ketika dia ambil wuduk, dia sapu kepala 3 kali. Dia tunjuk wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sapu 3 kali, kemudian membasuh ia akan 2 kakinya 3 kali. Selepas daripada sapu kepala, dia basuh kaki 3 kali. Kemudian berkata ia Sayyiduna Uthman, melihat aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok Rasulullah mengambil air sembahyang, ia Rasulullah. Itu dia cakap bentuk bahasa Arab. Ada dhamir mustati di dalam kata tawadda'a. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, ataupun fa'ala. Aku lihat Rasulullah mengambil wuduk ia, dia ambil wuduk seperti ini, hakaza, begini. Sayyidina Uthman dia ambil wuduk, basuh tangan, berkumur, isap air ke hidung, sapu kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali. Dia kata aku tengok Rasulullah, aku lihat Rasulullah, beginilah cara Rasulullah ambil wuduk. Dia panggil hadis marfu' nama dia. Dia angkat perbuatan dia itu kepada Rasulullah. Artinya seperti wuduk aku ini pada kelakuannya. Bentuk wuduknya serupa dengan aku ambil tadi lah. Maka setengah daripada kelakuannya yang menyerupai wuduk aku, wuduk Sayyidina Uthman akan kelakuan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyapu kepada 3 kali. Sayyidina Uthman sapu 3 kali, dia kata Rasulullah buat begini. Makna sapu kepala 3 kali itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjuk kata boleh dan sunat kita sapu kepala 3 kali, lebih daripada 1. Dan jika adalah menyapu kepala 3 kali tiada boleh. Kalau tak boleh, kalau bid'ah, nescaya tiada memperbuat akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah tak buat. Kerana ia Rasulullah maksum. Rasulullah terpelihara daripada mengerjakan perkara yang tiada boleh, yakni yang dilarang. Rasulullah dia tak buat perkara haram. Jangan kata haram, perkara makruh Rasulullah tak kerja. Maka bila Rasulullah kerja, tentu perkara tu
duduk di dalam lingkungan wajib, sunat, harus. Nisbah dengan kita masuk harus. Nisbah dengan Rasulullah, ulama kita kata tak keluar daripada wajib dengan sunat Rasulullah. Kalau dia buat, kerana dia buat nak menerang hukum kepada ummah, nak mengajar ummah, itu wajib di atas dia. Oleh itu, jadi kesimpulannya, basuh sapu kepala lebih pada 1 kali ataupun 3 kali itu adalah perkara tidak dilarang, perkara itu sunat di dalam agama. Dan bermula hadis Abu Daud. Jadi kita jadi muskil lah. Macam mana orang yang mendakwa kata sapu kepala lebih pada 1 kali itu tak boleh, dia berdasar pada mana? Hadis ni macam mana? Kat situ. Kalau tengok dalam fatwa bin Baz, mufti Saudi, dia kata sapu kepala ni 1 kali saja. Hak sunnah Rasulullah. Tak boleh lebih. Ini hadis macam mana? Dia dakwa kita kena kembali pada Quran dan hadis. Ini problem hak kata kembali pada Quran dan hadis. Kalau kita tak sah pakai ulama, kita nak kata macam mana? Tengok di satu segi, Rasulullah sapu kepala 1 kali. Tengok satu segi, tengok hadis ni Rasulullah sapu 3 kali. Bila kita orang awam, tak ada lah. Jangan kata kita orang awam. Orang alim pun pening. Orang alim pun pening. Kita orang awam tak pening. Sebab kita tak tahu apa langsung. Senang kita. Orang alim pening. Sebab tu setengah daripada ulama tu, dia kata kalau aku tidak ada, kalau tidak ada Imam Malik, tentu aku sesat. Hadis itu dia jadi perkara menyesatkan, melainkan bagi ulama. Tu ulama kita bercakap. Hadis dia jadi punca bagi sesat, boleh jadi punca bagi sesat. Punca bagi kesalahan. Illa lil ulama, melainkan bagi ulama, orang pandai, orang faham betul-betul. Baru ia tak sesat. Sebab itulah dakwah kembali pada Al-Quran kepada Al-Hadis dengan tidak dengan itlaq, dengan tidak ada kait, itu dakwah kepada kesesatan, bukan dakwah kepada kebenaran. Ajak orang kepada sesat, marilah kepada sesat, seolah kata begitu. Sebab ada di sana hadis yang boleh diterima, hadis yang tak boleh diterima. Ada hadis yang berbagai-bagai hadis. Bagai-bagai uslub dia. 80 uslub Al-Quran, 80 uslub hadis. Kita boleh tahu 80 bentuk cara hadis Al-Quran. Ada hak mujmal dia, ada hak mubayyan dia, ada az-zahir dia, ada hak nas dia, ada hak dia bagi sorah dia, ada hak mafhum dia, ada fahwal khitab dia. Banyak. Kena tahu 80 tu. Lepas tu nak guna 80 tu, nak faham 80 tu macam mana. Banyak. Sebab tu kalau kita orang awam kembali, pakai tenggelam kita di dalam laut 80 tu lah. Tak ada siapa tubik pantai tu kita tenggelam dah. Tak siapa tengah laut lagi. Keluar kat pantai tu tenggelam dah kita. Tak tubik kola lagi. Air pusing-pusing kat kola tu, bakal balik dah perahu kita. Itulah kata kita orang awam, status kita kena pakai firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kita. Bukan kita kembali kepada Quran dan hadis. Kita kembali pada Quran hadis itu, iaitu kelah ulama, kelah faqih, kelah orang yang digelar dapat status faqih.
Tengok definisi faqih tu siapa dia. Kalau kita masuk di dalam definisi itu, iyalah. Macam kita nak gerbang, kita mesti ijma' ulama yang sah buat gerbangnya dengan menatai an'am. Tengok definisi menatai an'am, apa hak nama an'am. Boleh lah nak gerbang. Lain pada tu tak boleh. Tak sah gerbang. Kita nak kembali pada Quran teguh. Kita kena tengok kita kena buat diri kita masuk di dalam perkataan faqih, masuk ke situ. Ataupun dengan kata lain masuk di dalam nama mujtahid, definisi mujtahid. Boleh lah. Kita ni dibagi kepada dua. Ada faqih, mujtahid, ada muqallid. Ada bagi kita mufti, ada bagi kita mustafti. Orang yang mengatakan tak boleh lebih daripada satu, sapu kepala, sapu telinga satu sahaja, hadis ini dia menghukum dengan kata dhaif. Dhaif. Tak boleh kita nak pakai di dalam bab ahkam, tak boleh buat fatwa hukum. Kerana hadis yang dhaif. Di sisi kita macam mana? Ni hak kita. Dan bermula hadis Abu Daud pada meninggal-ninggalkan menyapu kepala itu hadis sahih. Hadis sahih bukan dhaif. Siapa yang memberi hukum kata sahih, bagi kelas hadis ini, status hadis ini sahih, telah mutasahih akan dia oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah seorang pada ulama mu'tabar di dalam mutasahihkan hadis. Kalau dia kata sahih, kita boleh pakai. Ini setengah pada ulama mutaqaddimin. Kaedah kita nak pakai sahih dhaif ni kena kembali kepada ulama mutaqaddimin. Orang belakang ni dia tiru-tiru je. Tak boleh kita pergi orang belakang ni. Apa hak ulama dulu kata sahih, ulama dulu kata dhaif, 99% dah betul. Hak mari belakang Albani ke, Arnaud ke, siapa hak ni main-main tak boleh kita nak berpegang. Apa yang disahih oleh mereka itu, mereka ini mari kata dhaif. Kadang-kadang kalau kita orang kelas kita ni nampak betul lah. Tapi orang hak kelas tinggi nampak saja. Kata bermain-main saja. Bukan hakikat. Kerana halus mereka yang mereka dulu ulama salaf ni dia sudah selidiki, dia sudah periksa dengan secara halusi. Kadang-kadang ni mereka hukum sahih itu kalau kita tengok sepitah lalu dhaif. Kalau tengok dengan ilmu kita, ilmu hak kita belajar, dhaif, memang dhaif. Tetapi bila kita tengok dengan cara ilmu mereka, betul hak mereka. Kat mana? Dhaif i'tibar satu sanad. Hadis kadang ada banyak sanad. Sanad ni dhaif. Kadang sanad satu sanad tu maudhu', palsu. Hadis yang sama, matan sama, tapi ada banyak jalur, saluran nak sampai kepada Nabi tu banyak saluran. Bagi orang yang niat tak baik, dia ambil saluran yang dhaif, ambil saluran yang maudhu', kata ini tak boleh beramal kerana maudhu', kerana dhaif. Adapun mereka, orang yang salah, dia ikhlas. Kerana dia betul-betul dia nak jaga agama, nak menerang agama. Dia tak tilik kepada perkara luar. Dia nak kepada al-haq, kebenaran. Dia tengok dengan secara keseluruhan. Bila secara keseluruhan dhaif. Itu pula ada kaedah dia. Kalau dhaif, ada di sana syawahid bagi dia. Ada hadis yang sahih yang menyaksi arti dia. Maka hadis yang dhaif itu naik kepada murtabak yang sahih, tabak sahih. Itulah kadang orang dulu dia hukum kata sahih.
Kita tengok dengan mata kaca mata kita dengan sepitah lalu dhaif. Sahih kerana dia tilik kepada yang lain. Boleh faham kau tak boleh faham? Itu ilmu. Susahlah. Sebab itulah kata kita mesti kita kena terikat dengan ulama. Tak boleh lari daripada ulama. Khususnya kita pegang teguhlah dengan ulama kita, khususnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pegang teguhlah dengan apa pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ini dengan secara apa 99% bagi saya lah, saya berasa yakin betul tak gelincir. Tentu kita tak gelincir kalau kita ikut mereka. Kalau kita ikut kita memang gelincir. Cuba tengok. Ibnu Khuzaimah ni diakui sebagai ulama hadis yang terbesar. Dan apabila telah sabit dengan hadis itu oleh bahawasanya, dia fa'il bagi sabit. Bahawasanya boleh dan sunat meninggal-ninggalkan menyapu kepala, dan saya diketahui pula akan boleh meninggal-ninggal akan sapu telinga. Jadi dalam hadis ni dia tak royak sapu telinga. Sayyidina Uthman, hadis Sayyidina Uthman royak sapu kepala 3 kali. Telinga macam mana? Telinga tak sapu pula, basuh kaki. Sayyidina Uthman basuh kaki. Itu problem bagi kita orang jahil. Susah nak jawab soalan tu, susah. Maka bagi orang alim, dia kata bila kata kepala ni boleh sapu 3, sunat sapu 3, telinga pun sama. Sebab kerana telinga itu daripada kepala. Telinga tu sebahagian daripada kepala. Dengan dalil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra'si. Rasulullah kata begitu lalu dah. Kena ingat hadis ni pula. Hadis tu ingat, hadis ni ingat. Mana ingat saja tu pun tak boleh, kena faham pula. Pertama kali kena ingat, yang kedua kena faham. Kita kelas 1 pun tak lepas. Kelas 2 kau jauh lagi. Macam mana kita nak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis? Cuba sedar dia. Yang rasa terpedaya dengan dakwah kembali pada Quran dan Hadis. Kelas 1 kita lepas dah. Kata setengah ulama, kita ingat 500,000 hadis. Tidak membuatkan kita jadi faqih, tak membuatkan kita menjadi seorang mujtahid, tak boleh lagi kita kembali kepadanya. 500,000. Bukan 5,000. Bukan 5 hadis. Kita 5 pun tak ingat. 5 tak ingat. Malaikat kena faham pula. Dalam 500 ni, ada bukan diambil ke semua. Ada ditolak. Ada diambil. Ada ditaksis, dipersepitkan maknanya, dikhususkan maknanya. Itulah ilmunya. Oleh itu, bila cakap tajuk kepala dengan telinga, ada Rasulullah cakap, tajuk telinga Rasulullah kata, al-udhunani minar ra'si, artinya bermula dua telinga itu daripada kepala. Hadis ini hadis sahih menceritakan dia oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih. Bila kepala sapu 3, telinga sapu 3. Boleh jadilah Sayyidina Uthman, hadis Sayyidina Uthman sapu kepala 3, dia tak sebut sapu telinga. Boleh jadi dia pakai bilad dah sapu kepala, ialah sapu telinga dah lah. Sekali selalu dah, dia serentak selalu. Bila tengok di sanad yang lain, ada sanad lain, ada di hadis yang lain, Sayyidina Uthman sapu kepala 3, sapu telinga 3. Ada nas pula. Itu menunjuk kata hak tak sebut tu bukan makna dia nafi.
Sayyidina Uthman tidak sapuh telinga. Tak. Di atas riwayat. Orang ni dia tinggal riwayat ke ataupun anak murid tak tulis ke. Itu masalah boleh jadi berbagai-bagai lagi. Sebab tu kena banyak ilmu lah. Walau bagaimanapun. Kena banyak ilmu. Wallahu a'lam. Habis satu masalah. Satu soalan. Soalan yang kedua pada malam ini, pertanyaan seorang berkata tiada batal wudu dengan sebab menyentuh kemaluan dan dengan sebab tidur. Maksud tidur ni iaitu lena, jenera. Itu tidur. Kerana istilah tidur Melayu ni letak kepala di atas bantal itu pun dikira tidur. Ketika kita angkat telefon, kawan tanya, kamu duk buat apa? Jawab, aku duk tidur. Tidur dengan maknanya tak ada duk menyata, tak ada berdiri. Maksud tidur, hak kata batal tak batal wuduk, dengan makna jenera. Sama ada kita baring ke, kita berdiri ke, kita duduk ke, bagaimana kelakuan pun, bila kita jenera dinama tidur di dalam bahasa Arab. Jenera boleh berdiri, dia panggil tidur tu. Dia panggil naum, naim. Kita duduk baca tahiyat, jenera, namun naim. Yang jenera, kalau yang betul bahasa Melayu, yang jenera. Faham jenera? Lena. Lelap. Jenera tu lelap. Lena, lelap tu. Itu makna naum sungguh. Makna lelap, jenera, lena tu. Tu naum sungguh. Ada orang kata tak batal wuduk dengan sebab lelap. Dengan sebab lena. Kalau petani kata jenera. Dengan sebab jenera. Maka adakah perkataan ini benar atau tiada? Betul atau tak betul? Dan adakah dalil yang menunjuk atas perkataan ini? Ada dalil syarak kata tak batal sungguh? Dia ke semua hak akhir sekali, kaedah agama kita, dalil itulah hak besar sekali. Siapa kuasa mengambil dalil, itulah orang alim yang sebenar. Jangan tiru. Imam Ghazali kata, kalau seseorang itu dia tak boleh bercakap dengan barang yang dia tak pernah dengar, seperti dia bercakap dengan apa yang dia pernah dengar, maka dia itu bukan lagi alim, bukan dia faqih. Dia tak masuk status faqih, tak masuk di dalam status orang alim. Boleh faham ke tak boleh faham? Dengan makna, kalau dia tak boleh berbincang masalah-masalah yang orang dulu tak pernah bincang. Tak ada dalam kitab pun masalah ni, tak disebut pun. Dengan cara terus terang dia tak disebut, maka dia pun tak boleh nak bincang dengan cara detail, tak boleh sebut dalil, tak boleh sebut hujah, maka dia bukan orang alim. Dia boleh bincang, kalau orang dulu telah bincang, dia boleh bincang dengan detail, dengan halus. Ingatlah, tahu hujahnya. Itu bukan orang alim. Tak alim lagi. Macam kita ni boleh duk bincang lah, sebab hak ada dah. Cuma hak tak ada lagi. Kita boleh nak bincang, kita tak boleh nak bincang. Hak baru-baru berlaku. Tu. Itu bukti seorang alim tak alim, dia boleh bercakap, dia boleh bawa mari benda perkara yang baru. Hujah-hujah di atas perkara yang baru. Itulah baru orang alim. Mana orang alim ni orang yang kuasa mengambil dalil terus dengan tak payah ikut orang lain. Tu baru orang alim sungguh. Kebenaran pun duduk kat situ lah. Bila dalil sampai kat mana, kita kena sampai kat situ. Kita kena ikut kat situ. Tu asalnya. Itulah ulama mujtahid. Sebab tu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia tak ikut tok guru dia penuh 100%. Sebab dia ikut dalil. Bila hak tok guru dia menyalahi dengan dalil, dia tak ikut. Nak ikut tak boleh. Nak ikut macam mana? Aku nampak macam ni. Orang kata, mu kena ikut jalan ni.
Ikut jalan tu aku tahu pergi lain, bukan nak pergi tempat masjid airport, pergi masjid Hidayah. Aku nak pergi masjid Nurul Hidayah. Siapa masjid lain kalau ikut? Aku tahu, aku tak ikut. Mungkin aku kanan. Tak boleh nak turut muka kita tahu masing-masing. Orang dia ni ikut GPS cara dia. Kita ikut GPS kita. Sebab kita tahu gini. Tak boleh ikut lah. Kita tahu dah dia sesak dah. Kacau ikut macam mana. Tu. Dia tahu. Macam tak tahu ni kak. Pakai pelawa terus lah. Ikut lah. Pusing ke mana pun pergilah. Tak penting, tak pasti lah. Yang penting yang tahu tu. Yang tahu itulah yang penting. Tahu hujah, tahu dalil. Kena beradu kat situ. Kalau kita belakang pun, kita hari ni pun bukan pintu ni tertutup. Kalau kita boleh tahu apa yang Imam Syafi'i berhenti itu tak betul tempat dia berhenti. Tempat dia parking itu tak betul. Kita kena tukar. Tapi mana boleh ada macam tu. Mana boleh berlaku di hari ni. Di hari ni seolah kata pintu itu tertutup. Habis. Tak ada. Dua. Nak boleh lalu baik. Bang. Azan dulu. Azan dulu. Allahumma rabba zina wa tadama wa salam. Qad sayyidina Muhammad wa sallallahu syarafa wa darajatul aliyatul rafi'ah ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahim. Jawabnya, perkataan dengan tiada batal wudu dengan menyentuh kemaluan,
Maksud dengan kemaluan di dalam kurungan itu kubul dan dubur. Sebelah depan iaitu farak dan zakar lelaki, farak perempuan. Dia panggil kubul. Dubur, sebelah belakang, sebelah punggung, lubang keluar najib besar tu dia panggil dubur. Saluran ataupun lubang yang keluar najib besar, itu dubur. Dua-dua tu dipanggil faraj di dalam bahasa Arab. Pada syarak panggil faraj. Belah depan panggil farak, baik hak lelaki atau perempuan. Sebelah belakang pun nama farak, hak lelaki atau hak perempuan. Farak tu masuk kedua-dua, lelaki dan perempuan. Di dalam lugah dan juga pada syarak. Dua-dua. Tapi jadi istilahnya bila kata farak, anggota perempuan, zakat, anggota lelaki. Ma'ruf begitu. Tapi kita kena tahu makna syar'i, makna pada syarak. Farak tu kena pada sebelah depan bagi lelaki dan sebelah belakang bagi perempuan. Kedua-dua tu masuk belakang depan belakang lelaki dan perempuan. Kata tak batal wuduk dengan bersentuh dua kemaluan itu perkataan yang salah. Jauh daripada kebenaran. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tak betul, jauh sangat. Tapi ada ulama kata. Tapi tak betul lah. Pendapat tu tak betul. Sebab tak betul satu, kerana bertentangan dengan dalil. Berlawan dengan dalil. Tak betul dengan dalil, tak ada dalil. Hak kata batal tu ada dalil. Kat situ ya hak penting sekali. Tapi kita, status kita nak cakap tak boleh. Kita apa? Kerana Imam Nawawi kata batal. Tu kita, tu kelas kita. Kerana Syekh Abdul Qadir Al-Mandili kata batal. Tu kelas kita. Kelas kita. Orang nak hukum salah dan betul tak betul, itu kelas ulama'. Tak betul. Sebabnya kerana tiada ada dalilnya. Tak ada dalil. Ataupun dengan kata lain, bertentangan dengan dalil. Bercanggah. Berlawan dengan dalil. Demikian juga perkataan dengan tiada batal air sembahyang dengan sebab tidur. Pendapat hak kata tak batal air sembahyang dengan sebab lelap, lena, jenera tu pun tak betul juga. Perkataan itu tiada betul dan tiada ada dalil baginya. Bahkan dalil menunjuk atas batal wuduk dengan sebab tidur dan menyentuh kemaluan dengan tiada berlapik. Itulah hak sabit dengan dalilnya. Setengah daripada dalil atas batal wuduk dengan sebab menyentuh kemaluan, hadis yang sahih daripada Busrah binti Safwan. Busrah binti Safwan radhiyallahu ta'ala anha, seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perempuan, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah bersabda, ia man massa dzakarahu falyatawadda. Artinya barang siapa menyentuh ia akan zakarnya, maka hendaklah mengambil air sembahyang ia. Rasulullah sebut dengan secara nas. Macam ni nama dia nas, bukan mafhum, bukan fahwal khitab. Dia sebut dengan nas. Rasulullah kata mamassa zakarahu, siapa-siapa yang menyentuh akan zakarnya, falyatawadda, maka hendak mengambil wuduklah ia. Dia kena ambil sembahyang. Menceritakan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan At-Tirmizi, dan mentasahihkan akan ini hadis oleh At-Tirmizi. Imam Tirmizi sudah riwayat hadis ni, dia hukum kata sahih. Cukup tu. Tu ulama mutaqaddimin, anak murid bagi Bukhari. Imam Tirmizi anak murid bagi Bukhari. Dia tanya Bukhari, orang ni sahih ke dhaif, hadis ni sahih ke dhaif. Imam Tirmizi hukum kata sahih. Dan Ad-Darqutni
Imam Daruqutni, setengah ulama kata dia lebih halus daripada Imam Bukhari lagi. Imam Daruqutni. Di dalam keadaan begitu, Imam Daruqutni pun kata hadis ni sahih. Dan Yahya bin Ma'in, ni tempat rojak ke ulama. Siapa-siapa nak jadi ulama hadis, mesti kena kenal Yahya bin Ma'in. Orang ni perawi ni dia kata dhaif, perawi ni pendusta, perawi ni fasik, perawi ni thiqah. Dialah orang yang bagi status, bagi kategori ataupun bagi kelas perawi hadis. Di antara tempat boleh pergi orang hukum di atas perawi hadis, Yahya ibnu Ma'in. Kalau kita belajar di dalam ilmu hadis. Dia sendiri hukum hadis ni hadis sahih. Cukup tinggi lah. Maka mari orang yang kata tak batal, dia kata hadis dhaif. Macam mana tak tahu, wallahu alam. Sebab tu kita cukup dengan hak ni lah. Dan Al-Baihaqi dan Al-Hazimi dan menguatkan akan ini hadis oleh beberapa hadis yang lain yang diriwayatkan daripada 17 sahabat radhiyallahu taala anhum. 17 orang sahabat meriwayat hadis tajuk ni. Sebab tu hadis yang kata kalau dihukum dhaif, hadis man massa farjahu falyatawadda, hadis tu walaupun dhaif, sanad sekalipun ada di sana, mungkin hak kita belajar ni man massa zakarahu. Siapa setuh zakarnya, hak ni sahih. Man massa farjahu, siapa setuh faradnya, ada lafaz begitu, ada dihukum dhaif, ada sanad yang dhaif. Maka sanad dhaif pun dia jadi sahih sebab hak ni jadi penyokong dia. Farjahu dengan zakarahu tu semakna je. Semakna. Itu jadi dalil kata batal wuduk dengan setuh kemaluan. Zakat tu ialah kemaluan. Dan setengah daripada dalil atas batal wuduk dengan sebab tidur sepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata al-ainani wika'us sahi faman nama falyatawadda. Artinya bermula dua mata itu pengikat bagi dubur. Ini cara bercakap, satu style cakap bahasa Arab, satu style cakap cara balari, cara maknanya apa, saya pun tak pandai sebut bahasa Melayu. Dengan cara dalam lah, dengan cara ada apa ni, ada seni dia panggil. Cakap bentuk ada seni. Dengar tak faham tapi sedap dengar, berasa nak faham. Macam nak boleh makan tapi tak sampai, berasa nak sampai. Tu sedap, yang tu sedap. Kalau boleh buat makan sungguh tu tak sedap dik. Buat nak boleh tu dah. Begitu dia panggil cakap balari. Panggil dia tak pakai zuhir, dia kena takwil. Cakap tak boleh pakai zuhir, kena takwil tu lah. Macam kita kata, kita ni nak pakai Quran dan hadis sendiri, kita kena ada sayap, boleh terbang. Cakap gitu. Kita kena ada kaki yang boleh kita berjalan di atas kaki kita sendiri. Cakap begitu tu dia panggil arti lain itu. Tapi tak berapa faham sangat. Berasa faham. Dia panggil cakap balari macam tu. Rasulullah kata al-ainan, dua biji mata ini, wika usahi, tali pengikat dubur. As-sahi itu dubur, tali pengikat lubang keluar najis besar tu. Maka macam mana mata duduk kat kepala jadi tali pengikat kat sana? Itu memanglah bukan begitu. Maksud dia apa? Maksud Rasulullah artinya jaga itu. Ini bahasa Syekh di Mekah boleh jadi dia bergaul dengan orang petani lah. Dia guna bahasa tu nampak dekat-dekat dengan bahasa orang petani. Makna jaga tu makna orang petani kata jaga. Macam kita sekarang ni duk jaga semua ni.
Kalau kita sini tak cakap jaga tak. Cakap apa ni sekarang? Tak tidur tu, tak jenera tu. Sedar panggil. Duduk sedar, tak jenera tu. Maksud orang petani kata jaga. Jaga. Menjaga tidur dah. Dia soalnya. Menjaga tidur pukul jam berapa semalam, pukul berapa. Dia tanya, jaga tidur. Jaga pada tidur, sedar pada tidur. Mana Rasulullah nak royak, sedar daripada tidur itu. Dia kata, al-ainan, dua mata. Tu dia cakap. Dia panggil majaz, majaz bil hazfi dia panggil. Mudhaf, buai mudhaf. Al-ainan dengan mana fathul ainain, buka dua mata. Lepas tu kanak pada muka dua mata tu dia panggil nak lazim dia pula. Dia panggil kinayah pula. Bila buka dua mata, bila mata kita celak, buka, makna orang tu jaga tak tidur, tak jenera. Bila jaga itu menahan ia akan barang yang di dalam perut daripada keluar. Bila seorang duduk sedar, dia boleh tahan angin nak keluar melalui dubur dia. Seolah-olah tali pengikat dah. Bertengok kita tak sembahyang Isya lagi ke? Rasa nak berketuk, nak keluar angin, kita boleh tahan tak? Kita tahan. Sebab apa? Sebab kita duduk sedar. Cuba kita jenera. Orang tepi kita lari pun kita tak sedar. Kita lepas. Nuklear kita tu. Lepas lagi lah. Sebab kita tak sedar. Bila tak sedar dia keluar lah. Kalau duduk sedar kita boleh tahan. Boleh tahan tu dibanding seolah tali pengikat. Tali pengikat dubur. Itu bahasa. Bahasa Nabi. Bahasa Quran. Bila kita biasa dengan bahasa Quran, bahasa Nabi kita boleh tahu. Kita tengok nampak ini ucapan ni nampak bukan daripada Nabi ni. Nampak ringan, nampak biasa. Nabi dia bercakap kalam dia ada nur. Ada nur. Bila cakap ni tak ada nur, nampak kelabu ni bukan ada. Tu lapar tu kalau sahih pun makna dia sahih, bukan ucapan lapar daripada Nabi. Nabi dia bercakap dia ada nur, boleh tengok, boleh nampak. Macam ni tengok dia ada nur dia. Rasa kata inilah ucapan daripada Rasulullah. Makna bila seorang itu sedar dia tu sebagai tali pengikat dubur dia. Sebagai satu perkara boleh menjagakan angin keluar melalui dubur. Maka barang siapa tidur, Rasulullah kata, siapa-siapa tidur, siapa-siapa jenera, maka hendaklah mengambil air sembahyang ia. Mesti kena ambil wudu. Sebab apa? Sebab dia terlucuk dah tali. Bila terlucuk tali, walaupun tak keluar barang di dalam bungkusan yang diikat itu, diberi hukum seperti terkeluar dah. Diberi hukum keluar dah. Dia bagi apa? Tanziluz zanni munazzalatal yaqin. Bila terlucuk ni tepat zan nak keluar. Macam kita muat letak barang di belakang motosikal kita bubuh di dalam satu karung, satu bunyi, kita ikat. Bila kita ikat tak kuat, dia terlucuk. Bila terlucuk, orang duduk ikut kat belakang kita, dia kata dah, jatuh, tupah, jatuh. Dia hukum jatuh dah. Walaupun barang tak keluar lagi. Dia kata jatuh dah. Dia berit dah belah-belah takut terjinjak barang kita tu. Begitulah syarat dia beri hukum hak zan. Bila tidur ni tepat zan kata keluar angin melalui dubur. Walau tak keluar pun diberi hukum keluar. Ini tu baik kaedah fiqh. Ulama buat kaedah fiqh pula. Azan boleh letak di tempat yakin. Boleh kita beramal dengan zan. Jadi dalil lah. Zan tu jadi dalil. Kalau zan ada wudu, wudu ada. Zan tak ada wudu, wudu kita tak ada. Zan tu dikira lah. Banyaklah liku-liku ilmu. Itu liku-liku ilmu.
Rasulullah nas kata barang siapa jenego, barang siapa leno, barang siapa lelah, maka mesti dia kena ambil wudu. Menceritakan dia oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan menghukumkan akan dia akan ini hadis oleh At-Tirmizi dengan bahawasanya hadis hasan. Hadis ni kelas dia rendah sikit daripada sahih. Dia tak turun kepada martabat dhaif. Dia duduk di tengah, nama hadis hasan nama dia. Hadis hasan nisbah kita nak beramal sama dengan hadis sahih. Boleh berhujah di dalam bab halal haram, bab wajib, bab sunat. Dan menguatkan akan dia, menyokong hadis ni oleh hadis yang sahih daripada Safwan bin Assal radhiyallahu anhu berkata, ya Safwan, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadah. Kalau hadis ni hadis kita kata orang hukum kata dhaif, tak boleh kita berhujah lagi. Boleh kita beramal lagi kerana hadis ni disokong, ni bagi ada syahid, ada penyokong dia, ada saksi dia yang menjadi sokong, jadi kuat dia boleh beramal, iaitu hadis Safwan ni. Safwan kata, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah walakin min ghaitin wa baulin wa naum. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruh ia Nabi akan kami, akan para sahabat. Safwan kata Rasulullah suruh perintah kepada sahabat dia apabila ada kami musafir. Bila buat sahabat sekali dengan Nabi di dalam perjalanan, Nabi perintah bahawa tiada mencabu oleh kami akan segala muza kami. Pada, yakni di dalam masa 3 hari dan segala malamnya, segala malam bagi 3 hari. Rasulullah kata, puak kamu kalian tak payah cabut khuf, muza, iaitu kasut yang menutupi, yang menudung panjang dia, yang tudung mata kaki, buku lali, dia panggil khuf. Kalau kasut rendah, kasut pendek tu tak panggil. Kasut yang kita cakap mudahnya, yang panjang dia sampai kepada betih lah, menutup tudung betih, seperti kasut askar tu lah. Kasut askar, kasut-kasut orang hidup di negeri sejuk. Semacam kalau kita pergi ke Mekah, dia ada jual, kedai tu dia jual khuf dia. Dia buat daripada semacam stuking, tapi dia buat daripada belulan. Buat pada kulit lembu, kulit kerbau, kulit kambing dia. Itu nama dia muza. Bila di dalam sapi, pakai muza, sahabat pakai khuf, Rasulullah kata batal wuduk pun tak payah, tak payah ambil wuduk. Bila kecing ke, berketuk ke, tak payah basuh kaki. Pakai sapu di atas khuf lah. 3 hari kalau sapi boleh sapu. 3 hari. Melainkan hak kena cabut, kena buangnya daripada janabah. Bila berjunub, kena mandi, meratai semua badan. Khuf pun kena buang. Kena basuh habis. Kena cabut. Kena mula pakai semula lah. Kemudian yang tak cabut tu, tak cabut daripada mana? Hak kata 3 hari. Tetapi daripada berak. Kalau berak tak kena cabut. Itu maksud. Sini cakap berak. Berak. Itu kita buang air besar tu. Dia panggil berak. Tani panggil berak. Raw je jadi ring lah berak. Berak dan kencing. Kita buat air kecil. Itu tak payah sapu khuf. Dan tidur.
Kalau jenera pun tak kena pecah khuff, tak kena buang khuff, sapu saja. Ni dalil kata hak yakin cerak kalau kita berak batal wudu. Kalau kita kecing batal wudu. Tidur batal ke tak batal? Rasulullah kata dan tidur sama tu. Dia adik-beradik dia, 3 beradik ni panggil, 3 beradik. Hak kakak tua batal, hak kakak hak abang tengah tu pun batal, hak adik bongsu batal. Sama dia. Dia seibu sebapak semua tu. Hukum tula je. Hukum tula 3-3. Macam mana orang kata tak batal wuduk dengan tidur? Hadis Rasulullah kata batal. Pak kata nak ikut sunnah. Tu hak problem. Wallahu alam, kira sendirilah. Jadi hakim sendiri. Meriwayatkan dia oleh imam kita Asy-Syafi'i. Kalau orang kata dhaif, katanya dhaif ni sanad hak belakang, hak lepas pada Imam Syafi'i tu orang dhaif. Daripada Syafi'i sampai kepada Safwan dia tak dhaif. Syafi'i pakat tu problem mereka tu, problem ilmu yang tak kuasa kita tak kuasa. Jauh banyak luah. Sebab tu saya kata lauk tu ilmu, lauk kita tak kuasa nak mengagung dia, kita nak turun di dalam dia tu kita tak kuasa. Dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Ad-Daruqutni dan mentasahihkan dia, menghukum sahih akan dia oleh At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah dan Al-Khattabi. Ini cara yang betul. Kita belakang pun kena begini. Jangan buat kata mentasahihkan dia oleh Albani, jangan lagu tu. Tu tak betul. Kerana dia bukan kelas mentasahih hadis, tak betul. Tapi dunia sekarang, dunia gogon tu dia terbit macam tu dah. Sahahu Albani, ini menghukum sahih oleh Albani. Jadi Albani lepas ke depan. Dengan Bukhari pun dia lepas ke depan. Ditunjul dia lepas ke depan habis. Dengan Abu Daud pun lebih dia. Tirmizi pun lebih dia. Dia jadi Amirul Mukminin fil hadis dah dia. Jadi kelas tu dia. Gajah hadis. Padahalnya bukan gajah hadis. Bukan. Jauh. Dia tak digelar dengan hafiz pun. Ingat hadis pun tak digelar. Kerana 10 hadis pun dia tak ingat. Macam mana dia nak pergi dulu, nak pergi ke depan, tinggi daripada Imam Bukhari, Imam Tirmizi jauh. Tak sampai kelas dia. Wallahu a'lam. Tengok masa tu, rasa boleh cukup lah untuk kita. Kalau kami sana, boleh tunggu lagi. 1 jam lagi boleh. Sini tak boleh dah. Minta setakat ni dulu. Apa saja yang saya boleh sampaikan yang betul, yang ada baiknya itu taufik dan hidayah kepada Allah. Yang salah dan silap, yang menyentuh perasaan, saya minta maaf banyak-banyak. Dan tak lupa terima kasih kepada imam dan nazim masjid yang terima sekali lagi saya untuk menyampaikan kuliah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.